Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa isu yang saya ingin menegaskan kepada para penyokong, tetapi saya tunggu dulu soalan-soalan awak lah. Dan saya akan jawab satu-satu kenaan dengan apa saja soalan yang awak ingin tanya kepada saya. Kenaan bajet ke, pemain-pemain ke, stadium ke, infrastruktur, apa sahaja. Jadi, di sini ada siapa-siapa ada soalan. Assalamualaikum Guru. Nama Batik Kamarul bin Bakar. Pertama sekali Batik nak ingin tahu apakah kriteria persatuan untuk memasuki AFC. Adakah kita sebagai penyokong memenuhi kehendak AFC ketika penyokong dapat tempat duduk dan tidak duduk di tangga? Adakah masalah apabila berlangsungnya game AFC ataupun ACL, penyokong kita, macam mana kita nak mendidik dia supaya berdisiplin? Itu pada pandangan saya, pihak pengurusan dan juga persatuan kita akan request kepada penyokong-penyokong untuk jaga tingkah laku, tata tertib seterusnya. Oleh kerana kita nak jaga nama baik negeri Johor, kita tak nak buat benda yang boleh mencemarkan nama negeri Johor dan juga organisasi tersebut. So daripada situ saya harap para penyokong semua sekali akan main peranan lah. Kerana benda ni kita kena faham, sukan ACL atau AFC kita dilihat oleh mata dunia. Seluruh dunia akan tengok ataupun seluruh Asia akan tengok. So kita kena jaga tingkah laku kita, disiplin kita, dan kita kena tunjukkan tingkah laku, disiplin, semua yang behavior yang paling terbaik sekali lah. So macam mana pun semua kena main peranan. Penyokong pun kena terima. Yang mana tak boleh duduk di tangga tu tak boleh duduk di tangga lah, apa nak buat. Tetapi kalau boleh, macam mana yang saya mengatakan tadi, jaga tingkah laku, jangan ada perbuatan yang boleh mencemarkan nama baik kita. Itu saja. Maksudnya tu, adakah dalam perancangan PPNG ataupun kelab untuk meletak tag pada kerusi? Apabila tiket dibeli, pada tiket tersenarai nombor kursi. Sepatutnya macam itu, dan kita pun telah buat macam-macam kajian berkenaan dengan isu tersebut. Kita pun akan ada mesyuarat-mesyuarat yang akan datang untuk atasi masalah ni dan tengok cara yang terbaik lah, apa solution kita untuk counter masalah ni. Sebab pada pandangan Batik melihatkan penyokong kita ni bab memilih tempat duduk ni menjadi belum boleh disiplin lagi lah. Memang makan masa, tetapi kita kena mulai daripada sekarang lah. So kalau kita tak buat daripada sekarang, benda ni tak akan berlaku. Jadi daripada sekarang lah kita nak kena buat. Walaupun benda ni makan masa, tapi ramai yang kena berkorban untuk pastikan benda ni berlaku. So itu pada pandangan saya. Okay, terima kasih Tuan. Assalamualaikum Tunku. Batik Muhammad Zulfitri bin Muhammad Bakar daripada Flat Lakin. Ingin menanyakan dua soalan. Soalan yang pertama mengenai Akademi Johor Dr. Azim. Adakah dia akan jadi macam dulu seperti JKIT yang setiap daerah akan ada pemilihan pemain? Benda tu dah mula dah. Benda tu kita dah mulakan awal tahun ni. Macam salah satu contoh, semalam kita main JDT3 di Kota Tinggi. Kita pun dah kenal pasti pemain-pemain yang ada bakat yang akan diserapkan kepada pasukan pembangunan kita atau akademi bola sepak kita. Itu pasal kita adakan liga di tiap-tiap daerah. Kita juga ada pertandingan-pertandingan daripada umur 8 tahun hingga ke 14 tahun di setiap daerah. Dan kita pun telah hantar kita punya chief scout kita, iaitu ex pemain-pemain Johor macam Profesor kita Nasir Yusof dan player-player yang lain untuk cari mana anak-anak Johor yang berbakat untuk diserapkan ke dalam akademi kita. Tetapi akademi kita ni memang keutamaan diberikan kepada orang Johor. Tetapi kalau ada juga bakat-bakat di luar negeri Johor yang ingin
masuk akademi kita, pintu kita sentiasa terbuka. Benda ni bukan terhad, benda ni open. Kerana kita ni benda ni adalah satu business, kita adalah football club, this is satu industri yang besar. Benda ni adalah projek yang besar, jadi kita memang dah buat macam-macam pertandingan daripada program Akademi di setiap daerah. Dan buat masa ni Alhamdulillah kita dapat respons yang bagus lah. So kita pun dah kenal pasti tanah tersebut di Kulajaya. Kita tengah tunggu proposal daripada company-company mana yang kita nak berikan projek tersebut untuk mereka bina kita punya akademi tersebut. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Tuanku. Patik yang bernama Syekh Nas Muhammad Isha dari Pasir Gudang. Soalan saya iaitu isu tiket yang berlaku pada final tempoh hari. Soalan ni mungkin saya tuju pada PBNJ. Yes. Perkara ni berlaku pada malam kita nak pergi. Sebenarnya ada satu fan club iaitu under Jim yang menguruskan. Macam inilah. Lain kali bila ada benda-benda macam ini, awak pergi directly kepada PBNJ atau Johor Southern Tigers. Bila awak tengok fan club lain yang tak bertanggungjawab ni, masalah tersebut mula terjadi. Macam tiket, lepas tu ada yang kata bayar tak dapat tiket, benda-benda macam ini. So untuk lebih mempermudahkan lagi, lain kali kita ikut satu saluran je. Tu bagi saya lah. Awak pergi kepada PBNJ, tanya sekretari PBNJ, ataupun awak pergi kepada Johor Southern Tigers. Kerana kita yang menguruskan semua benda di sini. Kalau pergi kepada agensi-agensi atau fan club yang unofficial, inilah masalah dia. Jadi itu pada pandangan saya lah. Saya dah jelas. Cuma yang menjadi tanda-tanya sewaktu kita sampai ke Stadium Bukit Jalil, yes, pada awal pagi tu, walau bagaimanapun kita bergerak juga tanpa menggunakan tiket. Tapi bila sampai sana, saya dan ada beberapa rakan lain terjumpa 3 hingga 4 orang yang pada tangan dia ada tiket lebih kurang 3 hingga 500 pada tangan dia. Dan masalah tiket ni memang sentiasa problem. Bukan saja pihak persatuan tetapi FAM pun sendiri kena atasi masalah ni, macam mana nak buat dengan ulat tiket ni. Benda ni memang dah jadi masalah seluruh negara dah lama dah. Saya harap kita akan dapat atasi masalah tersebut dan juga tengok macam mana apa solution yang kita patut buat yang terbaik untuk pastikan benda ni tak akan berlaku dalam masa-masa yang akan datang. Tapi daripada sekarang lah kita patut buat kajian macam mana nak atasi masalah ni. So benda ni saya pun tak tahu macam mana nak buat. Saya cuma agak kecewa pada tu bila saya follow orang yang jual tiket tu, dan saya dapati dia warga negara Johor kebanyakannya yang 4 orang ni, dan dia jual harga tiket agak melambung. So kita tak ada pilihan, saya dan lebih kurang 3 bas. 3 bas yang saya menguruskan, kita membeli harga tiket dengan 110. Maknanya daripada 33 bas yang daripada Lakin, hanya 28 bas saja yang bergerak ke stadium. Yang saya berjaya uruskan dengan rakan-rakan 3 bas. Selebihnya dia orang berurusan sendiri. Cuma orang yang jual tiket tu ada memberitahu dia kata jangan beritahu dengan siapa-siapa. Cuma kita tak dapat nak ambil gambar dia, cuma saya berjaya follow dia saja. Dan 2 minggu lepas saya jumpa dia di Pasar Karat. Awak nak saya buat apa? Cuma takkan saya nak tangkap dia. Saya minta kalau ada idea-idea yang macam tuanku beritahu tadi, saya rasa mungkin insyaAllah dapat dilaksanakan juga. Masalahnya kalau kita main dekat home, dekat Lakin, kita nak kontrolkan pasal keutamaan diberikan kepada penyokong Johor. So kita tak boleh buat online. Itu masalah dia. Tetapi mungkin kalau final kalau nak online pun susah.
Jadi online ni memang sentiasa bagi saya problem. Saya tak tahu macam mana dia orang buat di Europe. Tetapi mungkin kita kena buat kajian lah macam mana dia orang atasi masalah ni di Europe untuk pastikan tak berlaku. So kita mungkin kena ikut benda yang sama juga. Kerana kalau kita tak ikut benda yang sama, memang benda ni sentiasa akan jadi masalah kepada penyokong-penyokong. Terima kasih Tuanku. Assalamualaikum Tuanku. Pula tiket pun tak boleh. Nama saya Rosli. Saya nak tumpang tanya pasal GDT2. Untuk GDT2 macam mana perancangan untuk tahun 2015? Semua sekali player muda lah. Termasuk pemain import. Pemain import mungkin ada, mungkin tak ada pemain import. Pasal pasukan tu pasukan pembangunan. Tujuan mereka, dia kena siapkan player-player Johor yang muda untuk masukkan kepada pasukan pertama pada tahun 2016. So di situ ada Afiq Fazail, Irfan Fazail baru recover daripada injury. Dia nak kena ada banyak play time. Jadi kita masukkan JDT2 buat sementara saja dengan Afiq Fazail adik dia. Dan juga kita ada Fazli, kita ada dalam Syafiq Sarudin pun ada di situ. So kita punya foreign coach iaitu Goran akan siapkan mereka, pastikan mereka sedia untuk tahun 2016 untuk masukkan kepada pasukan pertama. Berkenaan dengan import, kita tengah sekarang ni identified ada beberapa import yang muda yang mungkin pun kita akan beli dan develop di JDT3 dan JDT2 dalam umur 18 tahun, 19 tahun, dan kemungkinan kalau mereka belum sedia, kita bagi dia orang at least 2 tahun dulu dalam Liga Malaysia, dan harap dalam masa yang akan datang lepas tu mereka boleh diserapkan kepada pasukan pertama. Jadi itu saja, banyak bajet PBNJ pada tahun depan akan pergi kepada program pembangunan. So program pembangunan ni banyak bajet kita pergi daripada JDT5, JDT4, JDT3, JDT2. So itu adalah perancangan JDT2 lah. So saya tak ada high target berkenaan JDT2 kerana tujuan dan tugas mereka adalah untuk siapkan player-player untuk JDT. So kita dah identify at least ada dalam 6 atau 7 pemain anak Johor yang kemungkinan akan diserapkan kepada pasukan pertama pada tahun 2016 insya-Allah. Kalau mana yang belum sedia, dan kita bagi dia lagi 1 tahun lagi. Jadi kalau mana yang kita tengok sedia, katakan Irfan Fazail boleh bersedia dalam masa 3-4 bulan lepas dah baik injury, kita akan naikkan dia bila mid transfer window, iaitu transfer window yang pertengahan. So itu adalah rancangan-rancangan kita lah sekarang ni. So kita tak tahu kalau kita nak ambil import yang dah 28, 27 dekat JDT2 buat apa? Kerana tu policy kita adalah tu program pembangunan. Jadi baik kita ambil player muda macam Jorge. Jorge kita tengok umur 24 tahun, main untuk JDT. Mungkin kita boleh cari orang lagi muda daripada Jorge, quality yang sama ataupun lebih baik, bagi dia 1 season dulu di Liga Malaysia. Lepas tu kita akan naikkan dia kepada pasukan yang pertama. So benda ni bukan saja program pembangunan ni, bukan saja bagus dia program pembangunan ni. Bukan saja kita jaga pada prestasi pemain, dan juga kita jaga bajet kita. Kalau kita nak beli tiap-tiap tahun, tak ada beza antara kita dengan pasukan lain. Pasal kalau kita tengok perancangan pasukan lain sikit-sikit, dia punya plan 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Dia tak ada plan, okey sekarang 10 tahun akan datang. Sekarang 15 tahun akan datang. Sekarang 20 tahun akan datang. Di Johor saya nak buat policy plan 10 tahun akan datang. So sekarang ni kita buat the first target adalah 5 tahun punya projek. Lepas 5 tahun habis, kita akan buat kajian, kita nak tengok macam mana kita nak improvekan lebih baik dalam masa lagi 5 tahun. Kalau kita nak ambil ready made import, boleh. Tetapi kita akan spend lebih besar. Apa yang mustahil adalah klub dalam Malaysia atau pasukan dalam Malaysia ni kena sustain. Makna kena bertahan. Setiap tahun macam mana nak ada akaun yang kukuh, stabil. Sekarang ni susah. Pasal kita ada sponsorship sini sana, tetapi kita tak ada permanent bajet yang kukuh. Macam semalam saya mengatakan berkenaan dengan broadcasting rights. Macam kalau kita tengok klub-klub di Europe semua sekali ada broadcasting right. Benda ni akan stabilkan klub punya income
untuk jaga klub punya prestasi. Tetapi di sini tak buat RM380. Nak buat apa? Sepatutnya 1 million pun tak cukup. Jadi macam mana yang saya mengatakan, kalau bajet paling banyaklah 40 million untuk jalankan liga dan juga national team. Dia ada lagi balance, katakan media prima nak bagi, tak silap saya, 75 million. Yang balance tu kepada Super League, Premier League, FAM League. At least benda ni akan membantu tiap-tiap pasukan yang bertanding dalam Liga Malaysia kita untuk lebih improvekan dia punya struktur organisasi ataupun program akar umbi, dapat player yang lebih berkualiti. Dengan cara tak langsung, kita punya national team punya prestasi pun akan meningkat. So, itu soalan awak lah yang tadi tu. So, JDT 2 macam saya bagi contoh, JDT 3 besok bermain di Keluang yang saya akan pergi tengok sendiri. Kita pun telah dapat ramai anak muda yang berbakat yang kita tak pernah tahu wujud dalam negeri Johor ni, rupanya ada, kita jumpa, alhamdulillah. But now sekarang ni adalah untuk memberi dia orang bimbingan sebagai profesional. Bukan saja segi prestasi di dalam padang, tetapi tahap pemikiran juga. Macam mana nak jadi professional player. So daripada situ kita dapat kenal pasti beberapa pemain-pemain muda yang berbakat. Dan tengoklah yang mana di JDT 3, yang mana akan naik di JDT 2. So kita memang ada perancangan untuk aim kita come up with a policy yang daripada awal tahun ni adalah by 2017 ataupun 2016, 2017 dan seterusnya, untuk ada at least 60% pemain dalam pasukan anak Johor. Tetapi benda ni, program ni baru dilaksanakan. So benda ni makan masa. Kita tak boleh ambil asal boleh je. Oleh kerana kita nak anak Johor ramai dalam tim, okey, ni boleh lah, main ambil je. Benda tu akan efekkan kita punya prestasi dalam liga. So kita kena ambil yang quality. Yang mana yang belum bersedia, kita kena beri mereka masa. Bola sepak ni masa, bukan instant success. So apa yang Johor buat ni adalah untuk masa depan bola sepak dalam negeri Johor. So banyak duit yang kita akan salurkan kepada program akar umbi dan juga infrastructure. Baru-baru ni juga saya telah beri saya punya saya baru beritahu kepada JDT 2 untuk mereka come up with the design untuk diorang punya tempat latihan di Pasir Gudang. So saya nak upgradekan tempat latihan JDT 2 juga. Lepas tu saya nak upgradekan tempat latihan JDT 3. Jadi semua sekali tempat latihan akan dinaikkan taraf yang lebih baik. Macam JDT kita tengok, JDT punya tempat latihan pun akan dinaikkan taraf lagi. And juga stadium-stadium. Sekarang ni, hari ni kita tukar lampu. Semua sekali lampu kita turunkan, kita letak semua sekali lampu baru. Surau untuk orang ramai, saya telah push, kita dah come up with the budget. Dan juga maintenance padang kita untuk naikkan tahap lagi. Untuk buka pagar-pagar, saya letak glass. Tapi tolong jangan lompat kejar referee ke apa. Kerana benda ni nanti orang suruh saya letak pagar balik semula. Jadi saya kalau boleh tak nak ada pagar di Stadium Johor. Kita sama-sama kena main peranan untuk tunjuk betapa profesionalnya kita. Kalau awak marah, awak nak bersuara tu tak apalah, tapi jangan buang-buang barang, jangan lompat daripada pagar tersebut. Kita tengah nak menuju kepada era yang profesional. So jangan ada segelintir-segelintir. Awak semua kena main peranan. Semua orang Johor kena main peranan untuk demi nama baik organisasi kita dan juga kita punya bola sepak punya industri dalam negeri Johor ni. Assalamualaikum Tuanku. Saya Zaki daripada komuniti JCAC, Gabungan Kelab 1 Johor. Cuma nak tanya satu soalan kepada Tuanku. Baru-baru ni pihak kerajaan negeri Johor ada bentangkan bajet untuk next seasonnya bajet. Di situ artikel tu yang saya difahamkan, bajet yang dibentukkan ada khas untuk Johor lah, untuk bola sepak Johor, hampir 40 hingga 60 juta. Tak ada. Itu yang sekarang saya nak tanya dengan Tuanku dulu, ataukah benar atau tak? Tidak. Kerajaan tak ada bagi satu sen pun. Semua duit yang diberikan kepada bola adalah daripada penaja-penaja dan Johor dan juga daripada saya. Kerajaan cuma membantu satu pasukan je saya minta. Saya minta JDT 5, iaitu yang main di Piala Belia,
dan juga JDT 4 yang main dalam pertandingan Piala Presiden untuk dimaintainkan oleh kerajaan. Semua sekali bajet 2.5 juta sahaja. Jadi saya suruh kalau boleh kerajaan bantukan pasukan ni dua untuk kurangkan beban kita, beban PBNJ untuk maintain semua sekali pasukan, 5 pasukan. So saya suruh kerajaan main peranan dalam program Akaumbi, kerana benda ni pun program Akaumbi adalah program rakyat Johor dan masyarakat juga. So untuk belia dan Piala Presiden kita suruh kerajaan maintain. Saya rasa benda tu tak lebih daripada 2.5. Yang 40 million tu tak ada lah. 40 million tu apa? Okey, Tunku, soalan yang terakhir saya, balik pada pembaikan stadium-stadium ataupun penambahbaikan di pihak stadium ni, adakah ada penambahan kerusi? Maksudnya ke tahap yang lebih besar lagi kita punya kota penonton yang akan masuk. Kalau boleh saya memang nak tambahkan kursi. Saya memang rancangan saya nak tunggu stadium baru. Tetapi di Lakin saya macam dekat tengah-tengah, saya tak tahu nak tambah ke ataupun tak. Pasal kalau tambah, nanti orang tak datang, nampak stadium kosong. Kalau tak tambah, ramai orang nak datang pula, cakap oh tak ada tempat. So kemungkinan besar kita akan tambah, mungkin, tapi tak banyak, mungkin dalam 2-3 ribu je at least. Kerana yalah, penyokong-penyokong pun, awak ni pun semua kadang-kadang ada mood pula. Ada datang, ada kadang-kadang tak nak datang. So tapi memang ada rancangan untuk tambahkan, untuk baik pulihkan stadium Lakin. Saya kalau boleh stadium baru saya tahu akan datang, tetapi saya tak nak fikir langsung pasal stadium baru. Saya nak siapkan stadium yang ada ni dulu. Sama juga macam stadium di Pasir Gudang. Saya suruh buat tambah grandstand di belakang gol kan, tak ada grandstand. Saya suruh tambahkan grandstand lebih tinggi lagi, dan juga bilik persalinan, kemudahan-kemudahan yang ada di stadium Pasir Gudang. So ya. Assalamualaikum Tunku, nama Patik Nizam Rahman. Soalan pertama Patik cuma nak tanya, adakah seperti kita tahu, mungkin soalan ini terlalu awal, FA Inggeris ada menganjurkan Premier League Asia Trophy. Pihak PBNJ tak berniat untuk menganjurkannya di sini ke? Apa dia? Premier League Asia Trophy menjemput 2-3 kelab dari EPL untuk round Asia. Tak silap nanti dia buat kat Singapura. Biarlah dia orang kat Singapura. Tak ada anak, tak ada. Tak ada benda faedah kepada kita. Okay. So ada Friends United nak buat satu pertandingan, nak suruh pakai stadium Lakin, tapi benda tu program dia bercanggah dengan kita punya permulaan game liga kita. Jadi saya tak setuju, kerana saya betul-betul nak jaga tahap padang Lakin. So kalau banyak sangat main, saya takut padang rosak. Unless benda ni ada memberi kita satu benefit, dan kita boleh mempertimbangkan. Tetapi kalau tak ada apa-apa yang boleh beri kepada kita punya projek bola sepak negeri Johor, dan saya nampak macam tak patut kita nak adakan pertandingan tersebut. Soalan kedua, bilakah kelab akan untuk majlis memperkenalkan player baru? Lama lagi, pasal sekarang ni saya rasa majlis kenalkan player baru kemungkinan bila kita punya jersey punya launching lah. Sekarang ni no point. Banyak lagi yang tengah berunding, yang belum confirm. So saya pun tak nak cakap banyak pasal player-player baru ni. Player baru pun tak ramai yang masuk JDT. Kebanyakan semua player yang sama. Yang akan keluar saya rasa dalam 5 orang. Yang akan masuk pun mungkin dalam 4-5 orang. Tak ramai. Apa kita buat pada tahun depan, kita lebih put in budget kita kepada program pembangunan. Dan juga projek kita, salah satu sumber kewangan kita pergi kepada kestabilan. So pasukan tengah mula nak stable, kita tak nak buat banyak sangat perubahan. Orang kata kalau kereta tengah berjalan dengan baik, jangan berhenti tepi jalan, betulkan enjin. Tunggu kereta tu rosak dulu. So jadi benda tengah berjalan dengan baik, saya pun tak nak buat banyak perubahan. Kita lebih nak spend kita punya bajet kepada kestabilan dan juga pembangunan untuk tahun depan. Lepas tu kita tengok pula 2016 macam mana. Ada mungkin perubahan import player. Saya tahu import player akan ada perubahan. Dan juga daripada player-player muda pun akan ramai lagi yang ada dalam JDT.
Tetapi kita tak boleh lah aspek player muda ni terus ada sukses. Kita kena memberi dia orang masa juga untuk dapat lebih pengalaman, untuk dapat lebih nak faham lagi macam mana bola sepak yang kita, filosofi baru yang kita letakkan. So, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuanku. Nama saya Iskandar Zulkifli. Saya nak bertanya, semasa penaikan taraf stadium ni, ada tak untuk facilities untuk OKU? Maksudnya yang berkursi roda. Orang kurang Mungkin upaya. saya akan kita akan tengokkan jugalah, tapi berapa ramai orang KU yang datang stadium? Taklah ramai sangat kan. Tapi kita akan tengokkan benda ni lah untuk membantu mereka, insya-Allah. Saya Azmin Aziz daripada Pesyari Selatan. Okay. Saya kupas tentang isu semasa tentang tawaran gaji yang tinggi seperti mana yang dibangkitkan oleh Tan Sri Anwar Musa. This issue. Okey, dan dengan pelaburan besar JDT dengan tawaran-tawaran besar, ada pihak-pihak yang mengatakan JDT adalah punca kejatuhan bola sepak yang sekarang ni lah. Yang saya fikirkan itu adalah satu kenyataan yang tak masuk akal lah sebenarnya. Betul. So boleh tengok komen. Dia komen dari segi jurang gaji, gaji pemain, dari segi komen ni pun kita telah buat tadi. Okay. First of all, masa Selangor kuasai bola sepak dalam negara, Selangor sign semua sekali player yang terbaik dalam negara bertahun. Ada siapa-siapa buat bising? Masa Kelantan mula tawarkan gaji yang lebih besar, kuasai liga, kuasai semua cup bertahun-tahun, ada siapa-siapa cakap apa-apa? Tapi kenapa bila Joe buat awak bising? Itulah. Kalau kita tengok di England, Manchester City, Chelsea, ada klub-klub Sunderland ke apa buat bising, QPR protes, tak ada. Mereka still bertanding. Mereka berusaha. Sama juga macam di Germany. Semua liga seluruh dunia, semua ada superpowers dalam liga. Tetapi benda tu menaikkan taraf dan tahap kualiti liga dia. Kita tengah menuju ke era profesional. Kalau kita nak ada satu gap dalam bayar gaji dan kita mengikut jejak langkah Singapura, dan bola kita takkan ke mana lah. Kita tengok di Spanyol, ada tak gap dalam gaji dia orang? Tak ada, bebas. Tengok Liga Spanyol macam mana. So pada saya, benda ni, komen ni memang tak masuk akal. Kita nak menuju ke era yang baru, tetapi macam ramai sangat orang yang ketinggalan zaman. Like today, contoh ada satu statement dalam berita harian mengatakan yang Johor bunuh JDT, bunuh liga dalam Malaysia. Setahu saya kerana JDT yang sponsor makin memberi sponsorship kepada liga. Kalau daripada dulu Astro bagi 40 juta, sekarang ni Astro sanggup naikkan 55, lepas tu Media Prima nak naikkan 75. Oleh kerana JDT. Pergilah tengok rating. Facts, rekod, statistik dalam kertas tak tipu. Pergi tengok rating, ramai lagi orang tengok game JDT daripada Bayern Munich atau Manchester United. Itulah ada fakta. Dan juga mana-mana stadium JDT pergi penuh, full house, dan di Baling Batu. Oh, tak minta saya ada air tadi. So, jadi benda-benda macam ni pada saya komen ni tak masuk akal. Dulu bila dia buat, boleh. Lepas tu bila dia tengok ada competition, dia tak boleh compete. Oh, ni bunuh liga lah apa-apa. Tanya pemain dalam negara, dalam pemain-pemain dalam seluruh negara ni, apa yang JDT buat ni bagus ke tidak bagus? Tanyalah. Tak ada pemain bola, tak ada bola sepak. Habis cerita.
So kalau pemain-pemain boleh macam pemain daripada ATM sampai datang Johor cakap apa yang Johor buat ni adalah bagus. Kerana baru sekarang lah persatuan-persatuan nak buka mata untuk jaga kebajikan mereka sebagai profesional. Tapi saya sedih kerana masih ada lagi persatuan-persatuan yang main ugut-ugut suruh nak ikatkan kontrak. Benda tu semua tak sihat untuk bola sepak kita pasal kita ni nak menuju kepada arah profesional. Tapi kalau orang rasa JDT bunuh bola sepak dalam negara ni, pada saya tu salah satu komen yang tak relevan, tak masuk akal, ketinggalan zaman. Kerana pada saya penaja-penaja mula memburu nak spend lebih dalam bola sepak tanah air kita ni oleh kerana apa yang JDT melakukan, bawa Pablo Aimar, bawa Dani Giza. Jadi bola ni dah jadi satu business. So kita tengah menuju kepada era yang baru. Jangan sekatkan era yang baru ni. Kalau tidak sampai bila-bila bola sepak kita tak akan maju. Itu pandangan saya lah daripada komen-komen yang ada ni memang tak masuk akal. Kita pun telah buat statement dalam Johor Southern Tigers untuk counter that statement. Tak maaf lah, saya tak tahu daripada gua mana dia baru keluar. Tetapi pada pandangan saya mungkin dia bersuara dengan 20 tahun dulu punya bola, ataupun dia bersuara kerana ada orang suruh dia bersuara. Saya rasa ada orang suruh dia bersuara. Orang tak nak ke depan tetapi suruh orang lain bersuara. Pada saya nak bersuara lah. The best program dalam TV, saya challenge Astro. Saya challenge Astro dan Persatuan. Panggil semua sekali presiden, duduk satu meja, live Astro, bagi kita bercakap biar penyokong tengok. Kalau mereka berani, lakukan. Kita debate. Bukan benda ni bukan nak bergaduh atau nak mengkritik, tidak. Kita debate apa kebaikan Malaysian football dengan cara terbuka. Biar rakyat sendiri tengok dan biar rakyat-rakyat Malaysia sendiri dapat nilaikan. Kita duduk semeja. Kenapa awak cakap begini? Okey, saya punya pendapat macam ni. Dia akan beri pendapat dia. Benda ni sihat untuk bola sepak. Kerana kita membincang, bukan kita argue ke apa, kita berbincang, kita debate untuk dapat satu solution, jalan penyelesaian macam mana yang terbaik sekali untuk lebih advancekan lagi bola sepak dalam tanah ini. Bagilah saya duduk, saya, Tan Sri Anwar Musa, semua duduk satu meja, kita cakap on live. Bagi pengacara Astro tanya apa saja, unofficial, no problem, tak ada masalah. Dan saya tak ada apa-apa nak sembunyikan. Ini adalah misi dan visi. Mereka pun mungkin ada misi dan visi mereka. Tetapi pada saya, jangan condemnkan benda bila benda menuju ke depan. Kerana kita tak boleh compete. Sepatutnya kita bekerja keras untuk compete. Johor sekarang tengah bekerja keras macam mana nak compete dengan Felda tahun depan. Kerana Felda keluarkan bajet yang sangat besar untuk tahun depan. So kita tengah bekerja keras macam mana nak compete dengan Felda. Kita tengah bekerja keras macam mana nak compete dengan Pahang. Multi-million punya team. Jadi benda ni bukannya kita, Pahang tak boleh buat gini, Pahang tak boleh bayar gaji banyak macam ni, Felda tak boleh buat macam ni. Kita kena bekerja keras macam mana nak compete. Benda ni adalah sihat. Bila kita tengah compete dalam segi business, segi financial, segi marketing untuk pasukan kita dan juga quality player, program-program akaumbi, benda ni akan naikkan lagi tahap liga kita. Dengan cara tak langsung, pasukan negara kita akan bermain dengan lebih baik, lebih profesional sikap. Macam di Jepun, macam di Korea, macam di China. So, saya tak tahu kenapa ada orang-orang macam ni yang nak komplain. Selalu nak perubahan, entam FAM. Lepas tu bila dah dapat jalan macam mana nak selesaikan masalah tersebut, nak advancekan liga, mereka pula komplain. So, football is simple. Be direct. Direct aja. Adakah awak menggunakan pasukan bola sepak kerana nak dapat lebih undi daripada rakyat, kerana awak orang ahli politik, ataupun awak memang suka bola sepak dan nak improvekan lagi sukan bola sepak dalam negara. So benda ni kena direct, tak boleh diplomatik, tak boleh ni kena transparent. Saya buat kerana saya minat bola sepak. Saya buat kerana saya suka tengok rakyat saya bersatu, saya teruja
Dan benda ni buat saya lebih berminat untuk membuat benda yang satu hari nanti kalau saya dah bukan Presiden Johor, saya harap saya telah bantu Persatuan Bola Sepak Negeri Johor kepada tahap yang tertinggi yang saya boleh, yang akan dikenali oleh seluruh Asia atau dunia. Yang tahu apa dia buat di Johor adalah benda yang bagus, benda yang sihat. Satu organisasi yang besar dalam bola sepak dalam Asia. So itu yang saya punya cita-cita. Tetapi orang lain buat, adakah ia long term ataupun short term untuk dapat election? So benda ni, itu pasal saya cakap Persatuan Bola Sepak, a professional football association, kena run by professional. Run by professional. Yang tahu pasal bola, yang tahu macam mana nak naikkan tahap. So, komen-komen macam ni pada saya tak masuk akal lah. Patutnya, macam saya bagi contoh terbaik. Apa yang terjadi di Sarawak. Sekarang bila dah dapat kedudukan dalam FAM, pasukan Sarawak tinggalkan dia. Dah dapat kedudukan dalam FAM, pasukan Perlis 6 bulan tak bayar gaji. Dah dapat kedudukan dalam FAM, Selangor tak bayar gaji. Apa nak jadi? So adakah benda itu untuk dapat satu kedudukan dalam FAM saja, untuk political mileage, ataupun memang betul nak membantu pasukan masing-masing dan juga bola sepak tanah air? Itu pasal saya cakap duduk semeja. Tak payah. Be open. Kalau betul awak orang jujur, awak orang yang benar, dan be open in public. Live television. Saya rasa program tu akan dapat rating yang paling tertinggi sekali. Recorded by Astro. Kalau Astro setuju untuk adakan. Kerana saya akan tanya soalan-soalan apa yang saya tanya kepada mereka ni, yang saya bercakap kepada awak ni, kepada mereka. Saya nak tengok apa jawapan mereka pula. Kerana setahu saya, kita tak ada bunuh liga. Macam mana kita nak bunuh liga? Luciano Figueroa gaji baru berapa puluh ribu. Saya dengar cerita baru-baru ni Pahang offer Dixon Wakame gaji 100,000 US satu bulan. So, macam mana Johor bunuh liga? That is what? 1.5 to 2 million a year. Tak ada orang pun cakap apa-apa. Gaji-gaji lumayan awak ingat Johor je buat? Tidak. Felda dapat gaji lebih. Kalau Johor bayar gaji lebih, takkan Nur Syarul Idlan Talaha pergi ke ATM? Mana ATM bayar dia gaji lebih? Itu pasal dia pun nak berhijrah. Dan saya lepaskan dia kerana Persatuan Bola Sepak Johor, Negeri Johor ni bukan penjara. Kita ni kelab bola sepak. Kita nak orang yang ada di sini yang hati nak main bola di sini. Kalau dia rasa hati dia nak berhijrah ke apa, dan kita lepaskan dia. Kita tak erti paksa orang. Saya dapat tahu juga ada persatuan-persatuan yang main ugut-ugut. Ugut, kau kalau keluarga duduk sini, kau main sana, nanti keluarga kau orang ramai cakap apa gini. Jadi player takut sign kontrak. Jadi macam mana kita nak pergi menuju kepada era profesional kalau masih ada persatuan-persatuan yang main ugut orang, hantar ke rumah, paksa sign kontrak. Johor terbuka, pintu sentiasa terbuka. Siapa nak masuk boleh, siapa nak keluar boleh. Kalau orang pandai, saya ada baca satu statement oleh fans Selangor. Saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada dia kerana pemikiran dia sangat matang dan profesional. Dia cakap, orang bukan nak sign untuk JDT berkenaan gaji saja. Berkenaan gaji, facility, stadium, pemudahan, semua sekali. So, Selangor pun boleh buat benda yang sama. Kelantan pun boleh buat benda yang sama. So, semua pasukan. Takkanlah, kalau saya bayar gaji lebih mahal, dah tentu, katakan Brandon Gunn di Kelantan akan ada di sini. Tapi dia tak ada di sini, dia di Kelantan. Bermakna gaji Kelantan bayar lagi mahal. So, apa yang kita bunuh liga? So, benda ni tak masuk, pada saya tak masuk akal. Komen tak berasas. Macam ada sembunyi-sembunyikan kepada penyokong. So, ya, itu jawapan saya lah. Untuk soalan yang kedua, KBS dalam media hari ini menyatakan persetujuan untuk menangguhkan pensiasatan liga untuk 2016. Antara salah satu sebabnya
persediaan pasukan untuk menghadapi? Adakah disebabkan faktor kewangan ataupun pemain ataupun pengurusan persatuan itu sendiri? Saya rasa pengurusan, kewangan dan juga kemudahan. Alhamdulillah di Johor kalau dia cakap nak besok swastakan liga pun kita dah ready dah. Persatuan lain belum sedia lagi. Pasal semua sekali tengah ada dalam keadaan selesa. Kita ni nak buat kerja tak boleh selesa. Pada saya nak swastakan liga secepat mungkin. Tu pasal kita ni consider as grade D. Pasal kita ada pasukan bernama Red Giants, tetapi stadium bukan dia punya. Stadium dia kena tumpang. Dia nak pakai stadium dia kena minta dengan majlis. Kita stadium Lakin FA punya. Pasir Gudang FA punya. Tempat latihan semua FA punya. So kita, tu pasal kita boleh main dalam Asian Champions League. Tu pasal yang lain tak boleh main because stadium bukan di bawah dia. Tempat latihan pun asalkan pinjam-pinjam aja. That's why kita ni consider, Liga Malaysia ni consider sebagai tahap grade D. Pada saya nak swastakan liga lebih baik. Suruh satu company yang jaga liga, yang runkan liga. FAM sebagai custodian yang runkan undang-undang saja. Referee pun biar ada satu persatuan referee yang independen. Itu bagi saya. Barulah kita ni menuju ke hadapan macam mana negara-negara lain. Di sini semua orang jerit nak berubah lah, Presiden FAM tak buat kerja lah apa benda. Sebenarnya persatuan-persatuan yang tak buat kerja. Mana, tu pasal lah semalam saya mengatakan mana Exco ahli jawatan kuasa yang lain. Takkan nak mengharapkan Presiden bersuara. Kalau Presiden bersuara pun yang lain tak buat kerja pun tak boleh siap juga. So tu bagi pandangan saya lah. Jangan kita ni pandai hanya mengkritik. Bila ada seseorang yang boleh condemnkan benda yang maju, itu menunjukkan betapa kurang arifnya manusia tersebut. Kalau awak condemnkan benda yang tak maju, tak apa. Awak berhak condemn. Tetapi kalau awak nak condemnkan sesuatu benda yang tengah menuju ke hadapan, yang maju, benda ni tak masuk akal. Itu pandangan saya lah. Berkenaan dengan kenyataan Tunku semalam, mana presiden-presiden yang ada di Malaysia ni, saya ada dapat baca statement berkenaan seorang presiden ni mengatakan jawatan presiden sekarang ni dekat Malaysia ni semua takut nak pegang jawatan tu sebab kena pikul tanggungjawab yang besar dari segi bentukan daripada FAM sendiri, dari segi dana, dari segi bajet, nak beli player dengan tawaran gaji tinggi, dan kata bebanan yang tinggi, sampaikan takut nak pegang jawatan presiden tu. Sekarang yang ada pun hanya yang dilantik, yang itu yang buatkan orang jadi takut. Apa yang Tengku boleh komen pasal berkenaan dengan itu? Itu terpulang kepada individu-individu lah. Kalau mereka rasa nak pegang jawatan sebagai presiden ni adalah satu challenge yang besar yang mereka tak boleh pikul, jangan jadi presiden. Suruh orang lain. Saya bagi satu contoh. Kedah before salah satu giant dalam negara. Menang semua, kuat. Lepas tu Kedah jatuh. And then Kedah lebih fokuskan program akaumbi mereka. And they are doing a good job. Diorang tengah menjalankan tugas yang bagus. Sama juga macam Terengganu. Terengganu concentratekan banyak pada akaumbi dan ini tu untuk bawakan lebih banyak anak Terengganu yang main dengan diorang ke apa ke. Tapi benda ni semua adalah benda yang sihat. Benda ni yang buatkan pertandingan kita ni menuju ke hadapan dan sihat. So kena ada seseorang yang committed. Bila saya rasa saya pun tak boleh committed kepada organisasi tersebut, satu hari saya pun akan pencin. Tapi orang yang mana yang ada dalam Persatuan Bola Sepak ni, semua kena committed. Committed bermakna dia kena minat apa yang dia buat. Tak boleh anggap benda ni sebagai beban. Kalau kita anggap benda ni sebagai beban, dan kita tak boleh menjalankan tugas. Walaupun bajet, kita ada hak. Okey, katakan kita dapat bajet yang kurang. Apa tindakan awak? Beli player muda, beli player yang kurang mahal, concentrate on program akaumbi ke, ataupun beli 1, 2, 3 player yang quality daripada nak beli 8 quality, lepas tu tak boleh bayar. So ada banyak cara dia. Tak boleh. Awak tak boleh cakap
oh tak boleh beli 8 player pasal kita tak ada duit. Beli 8 player yang lain. Kemungkinan beli 4 yang mantap, 4 yang average yang boleh cukupkan kota. Tetapi 4 yang betul-betul quality. Budget tu adalah management. Nah inilah orang panggil management. Macam mana kita manage duit macam kita nak buat tahun depan. So tahun depan kita nak save budget, kita nak lebih banyak pada program Akaumbi. Jadi kita tak nak tukar foreign player kita biarkan dia orang sama. 2016 baru kita tukar 1 player. Yang lain daripada kita beli player-player daripada seluruh negara, kita producekan 5 daripada kita punya program pembangunan. Ini akan jaga budget persatuan. Lepas tu kita tengok kalau kita tak boleh challenge for the title bermakna kurang kuat, dan kita beli lagi 1 or 2 player yang quality. Yang lain kita nurturekan dia orang lebih lagi. So banyak solution, banyak cara jalan untuk macam mana nak manage a football team. Nak atau tak nak je lah. Kerana saya rasa Kelantan dapat bajet yang bagus, Terengganu dapat bajet yang bagus, Pahang dapat bajet yang paling bagus, Felda dapat bajet yang bagus, Selangor. Cuma macam mana kita nak manage saja. So itu bagi pandangan saya lah. Jangan janji-janji kosong kepada pemain. Siapa coach JDT 3 dan apakah peranan JDT 3 seperti mana dimaklumkan oleh JST dalam Facebook, di bawah 23 tahun. Betul, 23 tahun. Dan JDT 2 di bawah lingkungan berapa? Kita membezakan segi umur lah. Sekarang ni apa yang kita telah buat, JDT 3 dia punya tim, kita ada tim koordinator itu Cik Syarizal bin Sarip, dan juga head coach kita Idris Slamat, coach kita Roslan Hamid. Itu JDT 3 punya. And then JDT 4 punya kita ada Elvin Boban. Ya. And then beliau punya kita ada Yazid Abdul Karim dan juga Muhammad Rozi Hamid. And under 12 kita bawah 12 tahun adalah K Sukumaran. InsyaAllah kalau benda berjalan dengan lancar macam mana yang kita rancang untuk ada collaboration dengan big club daripada Europe, kemungkinan diorang akan ambil semua sekali pasukan belia pembangunan kita. So diorang akan lebih fokuskan daripada umur, tak silap saya, 8 tahun hingga ke 16. Lepas tu daripada atas tu kita punya sendiri. Kita tengoklah macam mana kita boleh bekerjasama dengan mereka. So inilah orang-orang yang ada. Tadi dah Cik Azmin dah terangkan tentang PBNJ punya daripada A sampai Z. Saya rasa mantap habis. Saya dah cover Yep. most aspect. Yep. Jadi apa lagi yang tak faham, tanya benda yang tak faham saja. Okey, cuma nak refresh balik selepas Suzuki Cup selepas ni, agak-agak bila tunggu nak buat friendly? Kita tengah tim akan balik semua sekali dalam tak silap saya 8 Disember akan mula latihan balik semula. Selepas tu kemungkinan tim kita akan ke Australia untuk buat dia punya pre-season di sana, dan juga ada pre-season 1-2 game di sini juga. So kita tengah plan dengan coach, dengan technical team, apa yang dia perlu untuk buat persiapan AFC, persiapan liga kita yang akan mula kemungkinan tak silap saya 16. Jadi itulah program-program dia. So kita tengoklah berapa banyak friendly yang kita akan main di Australia ataupun di sini. Kalau boleh friendly tu dipercepatkan sikit, tunggu, cause nak Chan dah tak sabar lagi. Betul tak Cik Bijal baru street kan? Itu awak kena pergi check up dengan coach lah. Ya. Kalau dan satu lagi kalau boleh friendly tu klub-klub yang best tunggu. Minta tolong. Memang kita akan cari klub yang terbaik lah, yang boleh bagi saingan yang baik, saingan yang very competitive pada pasukan untuk siapkan. The idea is kita tak boleh suka bila kita menang friendly. Saya lebih suka kalau kita kalah friendly.
Pasal kita dapat tahu apa masalah dia. Okey, sekarang masalahnya di belakang. Okey, sekarang masalahnya di tengah. Jadi technical team dapat identify the problem. Kita dapat kenal pasti masalah-masalah tersebut untuk memperbaikikan lagi masalah. Kalau kita menang je kita tak nampak masalah. Tapi bila kita tengok draw ke apa, dan kita boleh bagi kita membukakan mata kita untuk kenal pasti apa masalah tersebut dan macam mana nak atasi masalah tersebut. Itu pada saya lebih suka lawan dengan tim yang kuat. Kalah menang saya tak kisah. Pasal dia friendly. Friendly ni persiapan. Jadi kita nak tengoklah macam mana program persiapan Negeri Johor pada tahun yang akan datang ni. Jersey launching kita bila? Akhir bulan 12. Kita tengah kemungkinan nak buat di stadium ataupun kita akan buat kat dataran bandaraya. Bila kerja dah siap kat dataran bandaraya, kita akan buat di situ dengan cara terbuka. Ada konsert, ada apa untuk semua penyokong Johor lah. Want to go? Bab, ada beberapa perkara patut nak tanyakan. Yang cerita TV tu, TV? yang tadi tuan aku cerita nak buat tu. Kalau kita tengok TV 1, TV 3 cerita politik je. Sampai kita dah bosan dah. Jadi kenapa dia tak buat cerita bola? Sekarang ni tak silap saya tahun depan mungkin mereka akan lebih fokuskan ke bola ke apa, saya tak tahu. Tapi saya dengar ada lah sponsor-sponsor banyak yang nak masuk, yang nak jadi sponsor Liga Malaysia. Okey, saya patut wakil daripada penyokong lah. Yes. Selepas kita separuh akhir dengan Felda tu, seminggu tu dah cerita tiket dah. Ya. Okey, jadi patut baca dalam Facebook dan patut sendiri akan kuantar balik. Apabila Johor pergi final, timbullah kelab-kelab penyokong, pemandu teksi lah, guru tadika lah, postman lah. Kan? Jadi kita yang penyokong Tegar ni, yang di Baling Batu, cacian, dekat Selayang mandi hujan, dengan bos punya drum dah tak bunyi, kelepek kan. Kan? Yang dengan beg plastik jual RM5 macam beg plastik sampah. Betul tu, ini patut ada. Kan? Jadi dalam tu, di sini kita punya patut punya rasa, itulah kemeriahannya. Patut tengok tuanku dekat Padang Sigelam dah, ini semua tak boleh kacau, tuanku jangan di tengah tu, di tengah. Patut tengok tuanku sandor kat sana tak kena, jalan sana tak kena, semua tak kena. Betul ke? Betul? Betul. Kan? Jadi ada wakil minta jumpa, Kamarul bawa jumpa Tunku Mahkota nak cerita balik sikit. Apabila patut tengokku dekat Sigelam, oh tak boleh. Ini kan lain kita dapatkan kata. Okey, apa yang patut nak cadangkan pada Tuku sendiri? Apa kata pada season akan datang, boleh tak kita buat satu MOU dan kita cari wakil daripada kelab-kelab ni, kita buat paksa beli. Paksa beli ni macam ni, tiket contohnya satu kelab ABC. Dia kena beli tiket 100 contoh. Game sejuk ke game panas dia kena beli juga. Jadi sekarang minta maaf patut kata, masa hari perkahwinan tuanku, depan patik itu ialah Datuk Noraini, pemuda pula, UMNO wanita. Dia kata apabila ni pihak politik pun nak juga, tapi bila game sejuk kenapa tak nak masuk? Betul. Kan? Saya diminta oleh adalah hamba Allah seorang dekat nak 6,000 tiket. Saya tak bagi. Saya cakap tak boleh. Saya punya keutamaan diberi kepada penyokong-penyokong Johor, bukan ahli-ahli politik. So, benda-benda macam gitulah. Bila kita masuk final ataupun semi-final, quarter final, semua orang suddenly dengan cara tak langsung turun banyak fan club. Fan club yang tak pernah wujud pun tak boleh wujud. Betul. Tapi saya punya perhargaan lebih pergi kepada penyokong-penyokong yang daripada awal musim hinggalah ke akhir musim. Dengan saya sama-sama di stadium, tempat latihan untuk sentiasa memberi sokongan yang padu kepada pasukan. Kemungkinan benda ni, inilah keistimewaan Negeri Johor ni. Inilah keistimewaan penyokong dan rakyat Johor ni. Anda boleh berduduk satu meja dengan pihak pengurusan untuk berbincang benda ni. Macam mana nak menyelesai. Kita tak ada pekak telinga punya bangsa. Kita tak ada macam tak nak dengar suara-suara penyokong. Kita sentiasa mendengar suara penyokong. Apa jalan yang terbaik, apa saja kita rasa cara solution yang paling baik, kita akan insya-Allah melaksanakan untuk kemudahan penyokong-penyokong. Kita sentiasa provide the best service untuk penyokong juga.
So this is why saya selalu mengatakan kita kena ada satu sikap yang give and take. Tak boleh demand penyokong aja, demand persatuan je. Awak pun kena fikir juga kepada pihak-pihak berkuasa pun susah juga. Kadang-kadang nak kontrol. Macam saya mengatakan tadi, isu ulat tiket ni memang paling problem sekali nak menyelesaikan. Sampai kita pun kadang-kadang terbuntu tak tahu macam mana. Tapi mungkin ada cara jalan dia yang kita boleh buat. So kita tengoklah macam mana. Kadang-kadang tak payah ulat tiket. Orang biasa je yang suka pergi tengok bola, agaknya rasa nak buat duit lebih sikit, dia pun pergi jual tiket. Sampai gitu sekali. Habis nak buat macam mana? Itu pasal lah kita nak kena sentiasa brainstorm dan buat kajian macam mana nak atasi benda ni. Macam Patik dah kira-kira, macam Patik pula tu. Kita ada 18,000 tiket. Contohnya 2,000 untuk kelab. Wajibkan kerajaan pun kena beli. Sebelum ni final Tunku kasih pada pejabat-pejabat daerah. Selama ni game di Lakin, saya bayar tiket masuk stadium. Tanya pihak pengurusan. Saya masuk, katakan bodyguard ke, isteri ke, adik saya, bayar tiket. Saya sendiri bayar tiket kepada persatuan untuk masuk stadium. Sama juga macam semua exco Johor pun, diorang pun bayar tiket di Johor. Benda ni, problem ni datang bila final aja. Selalunya bila final lah. Tetapi di Johor memang tak ada seorang pun yang masuk stadium yang tak bayar tiket. Exco pun, ahli-ahli pegawai-pegawai kerajaan pun bayar tiket. Merti besar sendiri datang stadium Lakin bayar tiket. Termasuklah saya. Memandangkan liga dah habis tu. Kami penyokong melihat Tengku ada buat friendly dengan ex-isi Persatuan Cina. Yes. Apa kata kita buat friendly dengan penyokong pula? Boleh, tak ada masalah. Okay, nanti kalau mungkin Patik akan buatkan surat, kita akan ajak bos dalam 5 orang, daripada gym 5 orang. Boleh, tak ada masalah. Saya rasa itu salah satu cadangan yang bagus. Mungkin kita buat, kita akan buat lepas perlawanan tersebut, ada macam carnival ke, makan-makan ke apa ke, kita buat something for the fans. Itu adalah salah satu cadangan yang bagus. Mungkin cadangan tu kita boleh buat untuk program yang macam ni kita buat baru-baru ni, yang kita apa? Penghargaan penyokong-penyokong. So kita boleh buat, tu pun kita boleh masukkan salah satu benda yang akan terjadi dalam hari tersebut. Kemungkinan tahun depan saya tak nak buat 1 hari, pasal saya rasa rush. Ada yang kadang-kadang yang tak sempat datang, jadi kita buat 2 hari untuk lebih adil lah lagi. So kita buat macam hari raya di open house di rumah saya, sekian selalunya 2 hari. So kita buat 2 hari, at least boleh memberi masa yang mana datang dari jauh-jauh tiap-tiap daerah tu pun boleh datang sekali. Dan Patik cadangkan kalau sekiranya akan datang tuanku buat open house tu, tuanku buka juga tempat-tempat latihan tu supaya penyokong-penyokong ni dapat rasa pijak rumput dekat sigalam tu bila air. Oh, tu tak boleh. Bukan masuk Patik tu macam ni ke? Kita tak boleh masuk semua sekali. Okey, masuk 5 orang, diberi 2 tak, minit. itu kalau kita buat satu macam ada apa? Macam isu yang what do you call it? Macam ada quiz ke, siapa menang kita bagi masuk ke, you get a special treatment, special pass, benda macam tu boleh. Kalau semua nak masuk, ini cadangan je ke? Cadangan je kan? Tak boleh. Okeylah, nanti Patik akan buat arrangement, nak pilih lah. Tapi Tengku kena standbykan kenderaan. Kenapa? Ambulans. Sebab nama tu pensan ke apa kan? Habis semua masing-masing semua perut dah maju ke depan. Jadi kita InsyaAllah boleh. Patik dah nampak dah. Kalah sudah tentulah, menang belum tahulah. Mana tahu awak menang, rezeki mana tahu. Okey Tengku, ada satu lagi cadangan Patik lah. Apabila GDT dengan infrastruktur semua dah cantik semua, Tengku ada perasan tak bahawa kita ada satu facilities yang boleh dibangunkan, iaitu pengangkutan. Apa kata kita minta pada kerajaan Johor buat mini station belakang kereta tu. Sebab kita ada kereta api dah. Jadi just buat siapa penyokong daripada Labis, daripada Keluang naik situ terus. Itu adalah idea yang bagus. Tu memang kita pun telah bagi cadangan tu. Baru-baru ni kita pun telah bagi cadangan tersebut. Okay, jadi Patik tengok ini yalah ada santral. Lakin pun silap saya dekat sini pun dia ada plan untuk buat yang untuk bus punya station, semua memang ada.
Pasal lepas ni dia orang nak membangunkan keliling stadium dah. Nak buat car park, nak buat apa semua. So tu salah satu perancangan yang memang dah lama dirancangkan oleh kerajaan dan juga Johor Corp. Itulah Go, itu saja Go. Terima kasih Go. Okey, terima kasih. Saya akan tunggu. Berbalik pada pasukan, boleh sebutkan pemain-pemain yang bakal masuk dan siapa yang akan Sekarang ni untuk semua buat usaha belum sekarang confirm. ni? Belum confirm lagi. Semua belum confirm lagi. So ada beberapa je yang confirm, tapi saya nak keluarkan nyataan siapa pemain-pemain Johor bila kita dah ada 100% semua dah confirm. Yang 2 pemain daripada Harimau Muda A tu dah confirm, yang Fandi Osman. Itu memang dah ada. So yang tu dah ada. Cuma ada beberapa lagi yang masih tengah bincang hal-hal yang lain. So kita tengoklah. Yang kita akan umumkan kepada penyokong. Tapi buat masa ni kalau boleh janganlah percaya sumber-sumber yang tak ada masuk akal. Pasal apa-apa pun kita akan umumkan through kita punya official. Maaf Tengku, lupa dengan soal. Satu lagi nak tanya tentang AFC, UCL ni semua. Untuk penyokong-penyokong, ada tak? Kita tengah buat, sekarang ni kita tengah bincang macam mana nak allocatekan tiket. Kita nak allocatekan satu bajet untuk penyokong-penyokong. Memanglah tak boleh kita nak minta sampai 6 kapal terbang, tapi kita tengah buat apa yang terbaik yang kita boleh lah. Untuk allocation of tickets untuk penyokong-penyokong yang mana yang ingin tengok Johor main. Kita akan ada 3 game qualifiers di China, di Maldives dan di mana pun, di Thailand sekali. So kita tengok macam mana. Masih Tengku. Soalan kedua. Soalan kedua, saya dah bercakap dengan, tak silap saya bulan 3 tahun lepas dah, tapi tak melalui hitam putih, just bercakap mulut dengan Cik Fahmi, setiausaha PBNJ. Kerana kami daripada JCSC sekarang dah bertambah kelab yang berada dalam JCSC, lebih kurang dalam 27 kelab semua sekali. Okay. Minta mohon jasa baik PBNJ untuk sediakan satu tempat khas sebagai tempat JCSC untuk di stadium. Di stadium. Supaya office gitulah, markas. Kita sewa pun tak apa. Okay, kita akan tengok kan. Kita akan tengok mana kita ada satu BOS malam ada design kan. Ada board. Tu bagi pada saya lah. Saya nak letak dalam website nanti. So memang kita akan tengokkan macam mana. Okey, masih. Awak bincang dengan Cik Fahmi. So Cik Fahmi datang. Okey. Bincang dengan saya macam mana. Terima kasih Cik Fahmi. Tengku. Dengan cadangan. Masih Tengku. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Dan kita update, tunggu informasi-informasi daripada official page Johor Southern Tigers. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.